Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS 3 Januari 2021. Anda bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Priscilla John, ikuti berita ini. Walaupun sakit untuk ditelan, namun hakikat kehilangan isteri serta dua anak terpaksa diterima. Pemergian Lorna Ting bersama dua anak, Elvin Pang dan Wallace Pang, ternyata memberi kesan kepada suaminya Pang Wei Bing yang kini terpaksa meneruskan hidup tanpa insan yang tersayang. Dalam kejadian Jumaat lalu, 3 beranak itu antara 9 yang terkorban dalam tragedi kenderaan jatuh sungai di pangkalan feri Triso dekat Sebuyau. Ketika ditemui, dia kelihatan tenang, namun tiada siapa yang tahu akan perasaannya. Mengulas perbualan terakhir, kata Pang, anak sulungnya, Elvin, sepatutnya tinggal bersamanya di Sibu, manakala isteri anak bongsunya, Wallace, pergi ke Kuching bersama ahli keluarga lain. Bagaimanapun, Elvin jelasnya ketika itu berubah fikiran dan menyatakan hasratnya untuk mengikut ibu menghantar sepupunya ke sekolah Mahat Tafiz di Kuching. Sama saya anak dua lah. Percuma yang cakap satu ikut maja pergi. Biasa itu tinggal sama saya lah. Macam ada upuan kan. Macam dia dua. Kalau tinggal saya satu rumah sama ada jaga seorang. ya. Macam kesan saya tinggal satu orang. Tiba-tiba. Macam yang anak sulung cakap kasih tahu sama Encik Pang macam mana dia mau pergi. tinggal dia ada yang cakap. Saya ada ni dia cakap, "Mak, kamu selalu bawa itu kecilnya pergi, mak tinggal dia di rumah mah. Ini macam kamu lain kali tua, saya tidak mau inang kamu." Ini macam dia macam bukan yang cakap main-main. Dia tidak menyangka ia merupakan gurauan terakhir bersama isteri dan dua anaknya sebelum menerima panggilan telefon dari abang iparnya, Ting Hing Ping, yang memaklumkan mengenai kemalangan tersebut. Tanpa berlengah, Pang bergerak ke Hospital Seri Aman yang terletak kira-kira 230 km dari Sibu. Memang saya bagi jangan tunggu, Pak. Teruslah. Kalau tidak, saya tinggal di rumah buat apa? Saya pakai kereta saya terus. Saya cakap ini macam dia kasih tahu saya nanti mau pergi Hospital Seri Aman. Lagi bagus saya tunggu sana. Kalau tempat saya tidak tahu macam mana pergi cari. Saya tunggu sana. Ketiga-tiga mayat mendiang kini ditempatkan di Sibu Mortuary Bukit 5 bagi memberi ruang kepada ahli keluarga untuk memberi penghormatan terakhir. Guna jalan pintas untuk lebih cepat sampai ke Kuching. Itu antara kata-kata terakhir Siti Aisyah Abdullah kepada adiknya Ting Hing Ping ketika memandu ke arah Kuching sebelum tragedi yang meragut nyawa 9 sekeluarga di pangkalan feri Triso pada Jumaat lalu. Ternyata hasrat untuk sampai lebih cepat menggunakan laluan pesisir menerusi feri tidak kesampaian. Menceritakan detik itu, kata Hing Ping, sebelum melalui feri tersebut, Siti Aisyah kurang yakin untuk memandu kereta menaiki feri lalu bertukar pemandu dengan adiknya, Lorna. Namun, tidak disangka takdir itu membawa mereka kembali kepada pencipta. Saya kakak, kami tiga orang adik-beradik kan. Saya kakak yang tahu jalan itu, jalan shortcut tu, jalan feri, ikut feri tu. Saya tidak tahu, saya sudah langsung pergi Kuching. Lepas tu dia telefon, dia cakap, "Kenapa kamu langsung saja pergi lurus?" Saya cakap, "Iyalah langsung pergi lurus pergi Kuching, jalan besar tu kan." Dia cakap, "Sebelah sini ada jalan shortcut dekat lagi." Saya cakap, "Saya tidak tahu jalan." Dia tahu jalan. Lepas tu dia cakap, "Kamu ikut belakang saya lah." Dia cakap, "Okey, ikut." Lepas tu mula-mula saya kakak drive. Saya kakak cakap dia tidak pandai turun tu feri tu. Dia takut dia tidak pandai turun. Lepas tu saya ada cakap, dia pakai tangan ini macam lah. Saya pandai nanti saya yang bawa. Saya ada cakap ini macam. Kata Hing Ping, dia ketika itu sudah berada di dalam feri, namun kenderaan yang dipandu Lorna bersama Siti Aisyah masih berada di seberang sungai. Malah dia turut menyaksikan insiden kereta tersebut terjunam dengan matanya sendiri sebelum bertindak untuk terjun ke dalam sungai, namun dihalang petugas feri. Lepas tu feri saya terus patah balik lah. Kurang lebih dalam 60 meter ni macam saya mau terjun. Lepas tu orang yang kerja di feri sana, dia orang tangkap lah. Dia tidak suruh lah. Dia tak suruh saya pergi lah. Dia cakap, pasti jauh lah. Lepas tu
Dia sudah patah balik kurang lebih belasan kilometer lah. Saya terjun terus pergi carilah, tapi tak jumpa lah. Macam tidak dapat lah sebab nafas saya tidak kuat jugalah. Tapi kaki saya ada kena sentuh kereta dia. Kena sentuh kereta dia. Lepas tu dia air pasang-pasang saja. Saya naik lah, saya naik lagi. Saya tarik nafas, rehat dulu sekejap, saya turun lagi, turun naik lah. Carilah. Dia turut berterima kasih kepada orang awam yang berada di kawasan itu menghulur bantuan dengan cepat untuk menyelamatkan kesemua mangsa. Seterusnya, pengkemudian 3 lagi mangsa tragedi feri Triso ditunda dan akan disempurnakan pada 5 Januari ini sekitar jam 7.30 pagi. Ting Hing Sun, abang sulung kepada mendiang Lorna Ting 33 tahun yang mengesahkan perkara itu berkata, mendiang serta 2 lagi anaknya, Alvin Pang 12 tahun dan Wallace Pang 7 tahun akan dikebumikan di Taman Memorial Nirvana Sibu. Jelasnya lagi, keputusan menunda upacara pengebumian juga adalah bagi memberi ruang kepada saudara mara melakukan penghormatan terakhir. Terdahulu, kesemua mendiang tiba di Sibu Mortuary Bukit 5 dari Hospital Sri Aman kira-kira jam 2 pagi pada Ahad. Statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak mendedahkan tragedi feri Triso adalah yang paling tragis di Sarawak dalam tempoh 2012 hingga hari pertama tahun 2021. Pengarahnya Kirudin Diraman memberitahu berdasarkan statistik pihak JPBM Sarawak, hanya 1 kes kehilangan nyawa direkodkan sepanjang tempoh dari tahun 2012 hingga 31 Disember 2020. Ini termasuk 1 kes belum dijumpai daripada keseluruhan 4 kemalangan feri yang berlaku di negeri ini. Kes kematian pertama berlaku katanya adalah pada 26 Mac 2016 apabila sebuah kenderaan pacuan 4 roda terjunam ke dalam sungai di pangkalan feri Muara Tuang, Kota Semerahan. 5 kejadian direkodkan dari 2012 hingga 2 Januari melibatkan 10 kematian dengan seorang lagi tidak dijumpai. Menurut perundangan, pengesahan kematian hanya dapat disahkan selepas 7 tahun mangsa tidak dijumpai. Pengguna perkhidmatan feri diingatkan untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan ketika menggunakan perkhidmatan feri. Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, langkah itu penting bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Para pengguna turut digesa untuk tidak tergopoh gapah apabila menggunakan perkhidmatan feri selain mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh agensi berkaitan. Abdul Karim mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan berharap mereka tabah dan bersabar ketika menempuh dugaan ini. Polis Sri Aman masih menunggu laporan kimia sebelum melengkapkan laporan kes kemalangan maut di pangkalan feri Triso pada Jumaat. Demikian dedah Ketua Polis Daerah Sri Aman DSP Bingkok John ketika dihubungi. Keadaan ini masih dalam proses lah di pihak kimia. Dalam pada itu, Bingkok turut memaklumkan kes kini masih di peringkat akhir siasatan oleh Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Sri Aman. Kejadian tragis pada Jumaat itu telah mengorbankan 9 sekeluarga, termasuk bayi berusia 9 bulan setelah pacuan 4 roda yang dinaiki mereka terjunam ke dalam sungai Batang Lupa ketika sedang menunggu feri di Jeti Triso Sebuyau. Kesemua mangsa yang berjaya dikeluarkan orang awam kemudiannya dibawa ke unit forensik Hospital Sri Aman untuk prosedur bedah siasat sebelum dikebumikan pada petang Sabtu. Bertemu kembali. Baiklah, susulan isu ketiadaan cuti perayaan Hari Gawai dan Pesta Keamatan di dalam kalender pelancongan cuti-cuti Malaysia. Tourism Malaysia digesa meneliti semula kalender pelancongan berkenaan demi manfaat semua pihak. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah berkenaan mampu membantu menggalakkan orang ramai datang ke kedua-dua negeri tersebut. Kita memang terbuka, mempunyai sikap terbuka untuk menjemput orang ramai untuk datang ke Sarawak, datang ke Sabah kalau cuti gawai dan juga cuti keamatan. Sebab itu saya juga sarankan
dan minta supaya pihak Tourism Malaysia atau pelancongan Malaysia untuk mengambil kira ini semua sebagai satu perspektif daripada perspektif positif supaya kita dapat menambahkan lagi varieties kepelbagaian dalam negara kita melalui kita punya. Walaupun ia merupakan cuti negeri, adalah lebih baik ia dimasukkan sekali ke dalam cuti persekutuan untuk memberi peluang kepada mereka yang berada di Semenanjung menikmati cuti. Lihat dari segi cuti yang dimasuk di situ adalah cuti untuk persekutuan, cuti-cuti di bawah persekutuan, dan untuk kamatan dan juga gawai ianya harusnya masuk di bawah cuti negeri. Kerana cuti persekutuan adalah untuk cuti yang panjang, saya dimaklumkan cuti yang panjang, dan banyak negeri yang akan memanfaatkan cuti-cuti di bawah negeri persekutuan. Selain menyumbang kepada produk pelancongan, kedua-dua sambutan perayaan itu pernah disambut di beberapa negeri lain dan diadakan secara peringkat nasional. Kalau dulu masa saya menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri dahulu, memang ianya menjadi satu perbincangan kami untuk gawai di mana pada tahun ini, keamatan di mana dari segi sambutan secara nasionalnya. Memang tahun-tahun yang lalu memang ada sambutan Hari Gawai dan juga sambutan keamatan dibuat di negeri lain juga. Dia bukan hanya di negeri Sabah dan Sarawak saja, tetapi di negeri-negeri lain supaya orang lain boleh menikmatinya dan ia menjadi satu produk pelancongan juga. Sementara itu, bagi ahli Parlimen Belia Malaysia, Spensky Steven, ketiadaan cuti perayaan di Sarawak dan Sabah dalam kalender pelancongan sesuatu yang amat menghairankan. Dan kita mengharapkan pihak-pihak yang berkenaan untuk kaji baliklah kalender ini dan harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera. Bahan asas bagi pembinaan jalan dan jambatan di Sarawak dijamin mencukupi untuk tempoh 20 tahun lagi. Menjelaskan perkara itu, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jebut Masing berkata, Sarawak mempunyai sebuah kuari yang mampu mengeluarkan sehingga 60 juta tan metrik batu granit. Kuari di Sibuyau yang disifatkan terbaik di Sarawak mampu menampung permintaan daripada syarikat pembinaan tempatan. Menurutnya, jalan raya dan jambatan antara projek-projek utama yang diberi tumpuan kerajaan Sarawak. So the government is sure that we have enough material to build our road and bridges throughout Sarawak for the next 20 years. That is very important. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin memberi jaminan vaksin COVID-19 yang dibeli di Malaysia adalah selamat. Ia sebelum ini sudah diuji secara klinikal kepada puluhan ribu orang. Katanya apabila vaksin itu tiba di Malaysia, dijangka pada Februari nanti, ia tidak perlu diuji lagi. Perkembangan berkaitan vaksin berkenaan seharusnya memberikan keyakinan kepada rakyat terhadap keberkesanannya. Justru katanya rakyat tidak harus bimbang kerana semua vaksin yang dibeli kerajaan sudah diuji keberkesanannya. Sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan tahun baharunya memberi jaminan kerajaan akan memastikan bekalan vaksin yang berkesan, selamat dan mencukupi untuk sekurang-kurangnya 80% rakyat negara ini. Sejumlah 11 lagi kematian baru direkodkan dalam negara akibat COVID-19 pada Ahad. Dan ini menjadikan jumlah korban akibat wabak berkenaan adalah 494 bersamaan 0.4%. Pada masa sama, negara sekali lagi mencatatkan jumlah kes positif dengan 4 angka iaitu 1,704 lagi kes baru disahkan dalam tempoh 24 jam lalu.
Daripada kes baru itu, 1,699 adalah kes jangkitan tempatan dan selebihnya ialah kes import. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif berubah menghampiri 120,000 iaitu 119,077 kes. Sementara itu, Sarawak melaporkan 10 kes positif COVID-19, 3 di Miri, Kuching 2, Sibu 2, Bintulu 2 dan Kapit 1. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,140 kes. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak turut mengisytiharkan sebuah kluster baru iaitu kluster Stutong yang melibatkan daerah Kuching, Serian dan Lundu. Jumlah kluster aktif di Sarawak kini menjadi 2 termasuk kluster Mador. UMNO mahu pilihan raya umum ke-15 PRU15 disegerakan. Ini adalah untuk mengembalikan mandat rakyat. Menurut Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, banyak negara lain melangsungkan pilihan raya dalam situasi wabak COVID-19 dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Tegasnya, UMNO bertekad merampas semula kerusi yang dimenangi parti itu di setiap Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dalam PRU14 lalu pada PRU15 nanti. Sementara itu, Bendahari Agung Barisan Nasional BN Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein seolah memberi gambaran bahawa pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan berlangsung dalam tempoh terdekat ini. Katanya mesyuarat UMNO bahagian yang sedang berlangsung di seluruh negara mungkin yang terakhir sebelum ke medan pertempuran PRU15. Tegasnya kekalahan dalam pilihan raya bukanlah satu pilihan, justru semua pihak perlu bekerja keras untuk memastikan kemenangan parti. Sebagai ketua bahagian, beliau mahu setiap gerak kerja, persiapan dan pelaksanaan strategi ke arah menjamin kemenangan parti mendapat sumbangan tenaga padu ahli UMNO kawasan. Baik, bersua kembali. Terima kasih meneruskan kesertaan anda bersama kami. Pembukaan Taska Jenis Perpaduan Sarawak dijadual bermula pada 4 Januari 2021. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, tarikh permulaan operasi ini juga adalah serentak dengan tarikh pembukaan taska di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Kemas di setiap negeri. Pembukaan taska jenis perpaduan diharapkan akan dapat membantu ibu bapa yang juga telah memulakan waktu kerja secara normal dan memerlukan penjagaan anak-anak semasa mereka berada di tempat kerja. Beliau dalam kenyataannya pada Ahad mengingatkan ibu bapa yang menghantar anak-anaknya ke taska agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan di samping mengamalkan kelaziman baharu serta sentiasa mengutamakan kebersihan diri. Kementerian akan memastikan semua taska jenis mematuhi garis panduan pencegahan penularan pandemik COVID-19 pasca Perintah Kawalan Pergerakan. Ia katanya bagi memastikan keselamatan warga Taman Asuhan Kanak-Kanak dan arahan semasa oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam menjalankan operasi dipatuhi. Dalam perkembangan lain, Sarawak Energy Berhad SEB menggalakkan pelanggan untuk beralih kepada perkhidmatan digital. Ini kerana SEB akan memulakan bil elektronik atau e-bil bermula bulan ini. Sebagai sebahagian daripada kempen Go Paperless yang sejajar dengan fasa pemulihan ekonomi pasca COVID-19 Sarawak dalam mempromosikan digitalisasi dan kelestarian alam sekitar. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Lau Kim Swee, pelanggan yang mendaftar untuk e-bil bermula 1 Januari hingga 31 Disember 2021 akan menerima rebate RM2 untuk tempoh 12 bulan. Pelanggan tidak akan menerima bil fizikal semasa mendaftar tetapi akan menerimanya melalui alamat email yang didaftarkan. Baik, kita beralih ke sedikit perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS bakal melaksanakan beberapa langkah tambahan bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP pembukaan fasa kelima sektor sukan.
KBS dalam satu kenyataan turut memaklumkan penganjur kejohanan atau pertandingan sukan perlu mendapatkan kebenaran KBS terlebih dahulu menerusi Pesuruhjaya Sukan sebelum menganjurkan sebarang kejohanan sukan. KBS turut menegaskan peserta atau petugas sesuatu kejohanan bagi kategori sukan berpasukan dan sukan tempur dari kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB perlu menjalani ujian RTK 3 hari sebelum bermula sesebuah kejohanan yang diadakan di bawah kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Dalam pada itu, KBS turut menyatakan bahawa kebenaran kejohanan dengan penonton adalah tertakluk kepada 10% kapasiti tempat duduk atau 4,000 orang selain mengambil keluasan sesebuah venue bagaimanapun masih tertakluk kepada pengumuman semasa kerajaan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nania Marikan sebelum ini memberi bayangan bahawa pelaksanaan fasa kelima membabitkan kehadiran penonton di stadium akan dilaksanakan sebelum akhir tahun 2021 yang turut bergantung dengan situasi semasa COVID-19. Baiklah, sekian saja utama TVS buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Priscilla John. Dan saya Luqman Muhammad. Suka untuk saya ingatkan, peperangan kita menentang COVID-19 masih lagi belum berakhir. Dan apa kita perlu buat, Pris? Kita perlu sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan seperti mencuci tangan kita, pakai pelitup muka dan sentiasa menjaga penjarakan fizikal kita. Untuk itu, saya Luqman Muhammad. Salam hormat dan selamat malam.